Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian terhadap bilangan guru sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi negeri Sabah dan Sarawak dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Objektif yang kami tekankan bagi kajian ini ialah mengenal pasti peratusan perubahan jumlah guru di sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi negeri Sabah dan Sarawak dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Objektif yang kedua pula ialah menganalisis peratusan perbezaan antara guru lelaki dan guru perempuan di sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi negeri Sabah dan Sarawak dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Sekian saja daripada saya. Saya teruskan kepada Afika. Afika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Kajian ini merupakan satu kajian berbentuk kuantitatif yang dijalankan untuk menganalisis data terhadap kajian mengenai jumlah guru di sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi negeri Sabah dan Sarawak dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Data yang telah kami perolehi adalah melalui sumber prima iaitu Jabatan Pendidikan Malaysia. Hasil kajian ini telah kami analisis dalam bentuk deskriptif, bergraf dan berangka. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam hari ini saya akan membentangkan mengenai analisis bagi objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti peratus perubahan jumlah guru di Sabah dan Sarawak dari tahun 2011 hingga 2015. Baik, berikut merupakan jadual bagi jumlah guru di Sabah dan Sarawak daripada tahun 2011 dan 2015 dan peratus perubahan yang berlaku di negeri Sabah dan Sarawak pada tahun 2011 hingga 2015. Baik, pada slide yang seterusnya kita boleh melihat kat sini ialah satu graf alam mengenai peratus perubahan jumlah guru di Sabah dan Sarawak dari tahun 2011 hingga 2015. Baik, bagi peratus perubahan ini kita mengira dengan cara pada tahun 2011 contohnya, sebagai contoh kita ambil pada tahun 2011, kita mengambil jumlah guru pada tahun 2011, kita tolak kepada tahun yang sebelumnya itu 2010 dan hasilnya kita akan bahagikan dengan jumlah pada tahun yang sebelumnya iaitu 2010 dan dikalikan dengan 100. Jadi kita akan dapat peratusan perubahan jumlah guru di Sabah. Baik, pada tahun 2011 Sabah mencatatkan sebanyak 1.6% peningkatan, sementara di Sarawak pada tahun 2011 mencatatkan sebanyak 0.7%. Pada tahun 2012 negeri Sabah mencatatkan peningkatan sebanyak 0.9%. Pada negeri Sarawak meningkat sama seperti 2011 iaitu sebanyak 0.7%. Baik, pada 2013 negeri Sabah mengalami penurunan sebanyak 0.8% dan negeri Sarawak mengalami penurunan sebanyak 0.7%. Pada tahun 2014 negeri Sabah meningkat kembali pada sebanyak 4.2% dan Sarawak meningkat sebanyak 1.2%. Pada tahun 2015 negeri Sabah meningkat sebanyak 1.8% dan negeri Sarawak meningkat sebanyak 2.0%. Jadi melalui analisis ini kita melihat keseluruhannya, kita melihat pada tahun 2011 hingga 2015 telah berlaku banyak peningkatan di sudut peratus perubahan guru. Namun terdapat penurunan pada tahun 2013. Di negeri Sabah peratus yang paling tinggi meningkat ialah pada tahun 2014 iaitu selepas mengalami penurunan, sementara di negeri Sarawak meningkat pada tahun 2015 iaitu 2 tahun selepas berlakunya penurunan. Jadi setakat itu sahaja untuk pembentangan saya pada hari ini. Jadi saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya akan membincangkan mengenai analisis dapatan kajian luar, iaitu mengenai kadar perbezaan jumlah guru lelaki dan perempuan
perempuan di Sekolah Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan bagi Negeri Sabah dan Sarawak daripada tahun 2011 hingga tahun 2015. Graf bar tersebut menunjukkan kadar peratusan perbezaan jumlah guru lelaki dan guru perempuan di Sekolah Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan bagi Negeri Sabah dan Sarawak dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Berdasarkan graf bar tersebut, kadar perbezaan peratusan jumlah guru yang dicatatkan pada tahun 2011 adalah sebanyak 22%, manakala pada tahun 2012 adalah sebanyak 20%, manakala tahun 2013 pula adalah sebanyak 20% juga, dan tahun 2014 sebanyak 24%, dan tahun 2015 adalah sebanyak 24% juga. Berdasarkan graf yang ditunjukkan, dapat kita lihat pada tahun 2012, peratusan perbezaan jumlah guru ini telah mengalami penurunan sebanyak 2% dari tahun sebelumnya, iaitu daripada 22% kepada 20%. Manakala pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan peratusan perbezaan jumlah guru dari tahun sebelumnya, iaitu daripada 20% meningkat kepada 24%. Kadar peningkatan yang dicatatkan adalah sebanyak 4%. Kesimpulannya, berdasarkan graf ini dapat kita lihat 2 tahun menunjukkan kadar perbezaan peratusan yang sama, iaitu pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 20%, dan pada tahun 2014 dan 2015 juga menunjukkan peratusan yang sama, iaitu 24%. Jadi, berdasarkan graf bar ini, kita dapat lihat kadar peratusan perbezaan yang tertinggi dicatatkan adalah pada tahun 2014 dan tahun 2015. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.